Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa jahada bi jihadihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya dapat kita bersama-sama lagi pada pagi ini dalam kelas hadis mingguan kita. InsyaAllah pagi ini kita akan melihat sebuah hadis berkenaan dengan istighfar. Kita lihat hadis ini. Qala haddatsani Shaddad bin Aus radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam sayyidul istighfari an taqula Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika ata'tu a'udzu bika min syarri ma Boleh sana'tu tutup je. abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Qala wa man qalaha minan nahar muqinan biha famata min yaumihi qabla an yumsiya fahuwa min ahlil jannah wa man qalaha minal laili wa huwa muqinun biha famata qabla an yusbiha fahuwa min ahlil jannah. Baik, sebelum kita teruskan kelas kita ni, bagi siapa yang ada onkan mic tu harap offkan dulu. InsyaAllah kalau ada sebarang persoalan di hujung kelas, insyaAllah boleh onkan kembali mic itu. Baik. Jadi ini hadis daripada Shaddad bin Aus radhiyallahu an daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda, sayyidul istighfar, penghulu kepada istighfar ataupun istighfar yang paling utama, an taqula, bahawa engkau mengatakan. Jadi Nabi mengajarkan kepada Shaddad bin Aus tentang istighfar yang paling utama. Jadi ucapan yang Nabi ajarkan, Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkau adalah Tuhanku, la ilaha illa anta, tiada ilah, iaitu tiada Tuhan yang berhak diabdikan diri melainkan hanyalah engkau. Khalaqtani wa ana abduk, engkau telah menciptakan aku dan aku ini adalah hamba-Mu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata', dan aku berada di bawah perjanjian denganmu selama mana aku mampu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, dan aku berlindung kepadamu daripada kejahatan apa yang aku lakukan. Abu'u laka bi ni'matika alai wa abu'u laka bi dzambi, aku mengakui, aku mengiktiraf segala nikmat yang kau kurniakan ke atasku, dan aku mengiktiraf, mengakui segala dosa-dosaku kepadamu. Faghfirli, maka ampunkanlah aku, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant, maka sesungguhnya dia tiada yang mengampunkan dosa melainkan hanyalah dia, iaitu Allah. Ini disebut sebagai sayyidul istighfar, iaitu istighfar yang paling utama. Nabi ajarkan kepada Shaddad bin Aus. Dan di hujung hadis ni Nabi mengatakan, qala, sabda baginda, wa man qalaha minan nahar muqinan biha,
siapa yang menyebutkannya, mengatakannya pada waktu siang dengan penuh keyakinan kepadanya, famata min yaumihi qabla an yumsi fahuwa min ahlil jannah. Kemudian dia meninggal dunia pada hari itu sebelum masuk kepada waktu petang, maka dia termasuk di kalangan para penghuni syurga. Wa man qalaha minal laili wa huwa muqinun biha famata qabla an yusbiha fahuwa min ahlil jannah. Dan siapa yang mengatakannya pada waktu petang atau waktu malam dan dalam keadaan dia penuh yakin kepadanya, maka kemudian dia mati sebelum masuk waktu subuh, waktu pagi, maka dia termasuk di kalangan para penghuni syurga. Dalam hadis ini, Nabi mengajarkan kepada kita tentang istighfar kita kepada Allah, itu permohonan supaya Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Dan istighfar ini Nabi sebutkan dalam hadis ini juga, dia mestilah diucapkan dengan penuh keyakinan kepada Allah. Maksudnya bukanlah sekadar kita hanya mengucapkan istighfar, sekadar zikir semata-mata yang mana suatu rutin harian kita. Sedangkan kita mengucapkan tanpa kita memahami, tanpa kita menghayati dan tanpa keyakinan kepada zikir ataupun istighfar yang kita sebutkan itu. Kerana setiap amalan yang kita lakukan, termasuklah doa ataupun istighfar, zikir dan sebagainya, mestilah dilakukan dalam keadaan kita benar-benar mengharapkan pahala, mengharapkan ganjaran daripada Allah, mengharapkan pengampunan daripada Allah. Kalau sekadar di bibir semata-mata, tanpa keyakinan, jadi bagaimanakah Allah nak memberikan ganjaran yang besar kepada orang yang mengucapkan doa, zikir, istighfar dan sebagainya itu. Sebab Nabi sebutkan di sini, wa man qalaha minan nahar muqinan biha. Siapa yang mengucapkannya pada waktu pagi atau waktu siang dengan penuh keyakinan kepadanya, kemudian dia mati, dia akan termasuk di kalangan para penghuni syurga. Jadi pagi ini kita akan melihat apakah yang dimaksudkan dengan istighfar. Adakah istighfar itu sama dengan taubat? Sesetengah kaum muslimin bila menyebutkan tentang istighfar, mereka menganggap istighfar itu adalah taubat ataupun taubat itu adalah istighfar. Sedangkan sebenarnya dia ada perbezaan antara kedua-dua perkara ini. Istighfar itu satu perkara, manakala taubat itu juga satu perkara yang lain. Istighfar, kalau dilihat dari segi ta'rif istighfar itu ialah memohon keampunan dan memohon supaya dilepaskan daripada kesalahan. Itu makna istighfar dari segi bahasa. Dari segi istilahnya pula, istighfar ini adalah dengan kita ingat kepada Allah dan kemudian kita mengharapkan rahmat supaya diampunkan dosa yang kita lakukan. Jadi kita menyebutkan doa ataupun zikir ataupun lafaz istighfar itu dalam keadaan kita ingat kepada Allah dan kita mengharapkan rahmat daripada Allah dan kita harapkan supaya Allah mengampunkan dosa kita. Itu istighfar dari segi istilahnya. Manakala taubat pula, taubat ni dia lebih luas daripada istighfar dan dia ada syarat-syarat yang tertentu. Taubat ni dari segi bahasa bermakna kembali daripada perbuatan dosa kepada perbuatan yang baik. Kemudian taubat juga bermakna kembalinya kita itu dengan perasaan penuh menyesal. Dan kita memohonkan keampunan melalui lisan kita. Manakala dari segi istilahnya pula, taubat ini merupakan perbuatan kita meninggalkan dosa yang telah kita lakukan disertai dengan penyesalan
dan kemudian dengan keazaman untuk tidak melakukannya kembali. Dan kemudian kalaulah ia berkaitan dengan dosa kepada manusia ini, kita mestilah mengembalikan hak manusia tersebut. Jadi itu beza antara istighfar dan juga taubat. Istighfar ini kita ingat kepada Allah, kita memohon kepada Allah supaya diampunkan dosa-dosa kita dan mengharapkan rahmat daripada Allah. Dia tak ada syarat-syarat yang tertentu dalam istighfar ini. Tetapi berkaitan dengan taubat, dia ada syarat-syarat yang tertentu. Itu kita meninggalkan dosa yang kita lakukan, disertai dengan penyesalan, kemudian disertai juga dengan keazaman untuk tidak melakukannya kembali. Dan kemudian dengan mengembalikan hak kepada manusia jika dosa tersebut berkaitan dengan kita mengambil hak-hak manusia. Kalau kita lihat dalam sebuah lagi hadis Nabi SAW, kalau hadis ini tadi daripada Sahih Al-Bukhari, iaitu nombor 6306. Seterusnya dalam sebuah hadis yang lain, iaitu Sunan Ibnu Majah, nombor 4251, an Anasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Daripada Anas katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam, setiap anak Adam itu khata'un, adalah orang-orang yang banyak melakukan dosa, yang banyak melakukan kesalahan. Kalau kita lihat di sini, Nabi menyebutkan khata'un. Khata'un ini suatu kalimah yang membawa makna banyak melakukan kesalahan. Dia bukan sekadar khati'un. Kalau khati'un, orang yang melakukan kesalahan. Tapi kalau khata'un, orang yang banyak melakukan kesalahan. Itu sifat yang ada pada anak Adam atau pada manusia ni, sering kali berterusan dan banyak kali melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang-orang yang banyak melakukan kesalahan itu at-tawwabun, adalah orang-orang yang banyak bertaubat kepada Allah. Begitu juga kalimah at-tawwabun di sini, dia bukan sekadar at-taibun, orang yang bertaubat, tetapi at-tawwabun, orang-orang yang banyak bertaubat kepada Allah. Itu menunjukkan bahawasanya manusia ni sentiasa melakukan kesalahan, banyak kesalahannya, dan manusia ni disuruh supaya sentiasa bertaubat kepada Allah, berterusan bertaubat kepada Allah, kerana setiap kesalahan yang dilakukan kemungkinan besar akan diulang kembali sesudah daripada istighfar ataupun taubat yang telah dilakukan. Disebabkan manusia ni suatu makhluk yang lemah, yang kadang-kadang dia tahu ini satu kesalahan, tapi mungkin disebabkan godaan hawa nafsunya dan juga godaan daripada syaitan itu menyebabkan dia tersalah dan tersilap dan kembali balik melakukan kesalahan yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian kalau kita lihat Allah menyebutkan dalam Quran, dalam surah 11, dalam surah 11 ayat yang ketiga, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih yumatti'akum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin kabir. Wa anistaghfiru rabbakum, dan hendaklah kamu semua memohon keampunan daripada Tuhan kamu. Summa tubu ilaih, kemudian kamu semua bertaubatlah kepadanya.
Di dalam ayat ini Allah mengasingkan kedua-dua perkara ini, istighfar dan juga taubat. Itu menunjukkan bahawasanya istighfar itu bukanlah taubat, tetapi sebenarnya istighfar itu sebahagian daripada taubat ataupun merupakan permulaan kepada taubat itu. Jadi Allah perintahkan di sini, dan mohonlah keampunan kepada Tuhan kamu dan kemudian bertaubatlah kamu kepadanya. Yumatti'akum mata'an hasanan. Nescaya dia akan memberikan kesenangan kepada kamu, iaitu kesenangan dengan kehidupan yang baik di dunia ini. Ila ajalim musamma, sehinggalah sampai kepada waktu yang ditentukan, iaitu waktu kematian kamu ataupun datangnya hari kiamat itu. Wa yu'ti kullazi fadlin fadlah, dan kemudian dia akan memberikan kepada setiap yang mempunyai kelebihan, iaitu yang melakukan amalan yang soleh, fadlah, akan kurniaan daripadanya, iaitu balasan, pahala ataupun syurga kepada orang-orang yang ada kelebihan, iaitu yang melakukan amalan yang soleh itu. Wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum azab yaumin kabir. Dan jika kamu berpaling, iaitu tak nak untuk beristighfar kepada Allah dan tak nak untuk bertaubat kepada Allah, fa inni akhafu alaikum azab yaumin kabir. Maka sesungguhnya aku bimbang akan menimpa kamu azab pada hari yang besar, iaitu hari kiamat itu. Di dalam ayat ini jelas istighfar dan juga taubat merupakan suatu perintah daripada Allah kepada manusia ini, iaitu istighfar maknanya mohon keampunan daripada Allah, mengharapkan rahmat daripada Allah supaya Allah ampunkan dosa-dosa kita. Kemudian istighfar itu juga disertai dengan taubat kepada Allah, iaitu taubat itu maknanya kita meninggalkan dosa yang kita lakukan, kemudian kita menyesal dengan dosa-dosa tersebut dan berazam untuk tidak melakukannya kembali. Begitu juga dalam surah yang sama ini, Allah menyebutkan dalam ayat yang ke-52, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Wa ya qaumi, wahai kaumku, istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi. Mohonlah keampunan daripada Tuhan kamu, kemudian bertaubatlah kamu kepadanya. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Nescaya dia akan menghantarkan kepada kamu hujan yang lebat, iaitu rezeki yang banyak. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, dan dia akan menambahkan kamu kekuatan kepada kekuatan atau kelebihan yang telah sedia ada pada kamu. Wala tatawallaw mujrimin, dan janganlah kamu membelakangkan perintahku ini dalam keadaan orang-orang yang terus melakukan dosa dan juga jenayah. Di sini juga sama, Allah sebutkan tentang seruan para nabi dan para rasul yang terdahulu kepada kaum mereka adalah supaya mereka memohon keampunan daripada Allah atas segala dosa yang mereka lakukan. Kemudian istighfar tersebut bukan sekadar istighfar semata-mata, tapi disertai dengan taubat yang sebenar-benarnya kepada Allah. Dan kalaulah mereka melakukannya, itu istighfar dan juga taubat itu, nescaya Allah akan menghantarkan kepada mereka hujan yang lebat yang membawa rezeki yang banyak kepada mereka, dan kemudian Allah akan menambahkan kelebihan yang banyak kepada kelebihan yang telah mereka sedia ada itu. Kemudian seterusnya, dalam surah yang sama juga Allah sebutkan lagi dalam ayat yang ke-90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih inna rabbi rahimun wadud. Wastaghfiru rabbakum, dan mohonlah keampunan daripada Tuhan kamu, thumma tubu ilaih, kemudian bertaubatlah kamu kepadanya. Inna rabbi rahimun wadud, sesungguhnya Tuhanku, dialah Tuhan yang maha penyayang, lagi Tuhan yang maha pengasih. Ini juga perintah daripada Allah ataupun seruan daripada para nabi dan para rasul kepada kaum mereka supaya mereka memohon keampunan iaitu istighfar daripada Allah, dan kemudian disertai dengan taubat kepada Allah. Jadi itu perbezaan yang pertama antara istighfar dan juga taubat. Istighfar itu adalah merupakan sebahagian daripada taubat. Dia dua perkara yang terpisah, yang berbeza. Cuma istighfar itu adalah sebahagian ataupun muqaddimah kepada taubat. Taubat mesti dimulakan dengan istighfar kepada Allah. Seperti yang Allah sebutkan tadi dalam surah 11 ayat 3, ayat 52 dan ayat 90 ini. Kemudian yang keduanya, istighfar ini kadang-kadang dia disertai dengan taubat. Apabila istighfar yang kita ucapkan itu disertai dengan keyakinan, seperti yang disebutkan dalam hadis tadi, disertai dengan keyakinan, disertai dengan pengakuan dosa kita, disertai dengan penyesalan, disertai dengan keazaman untuk meninggalkan dosa tersebut. Jadi ini istighfar yang disertai dengan taubat. Dan kadang-kadang boleh juga istighfar itu dia istighfar semata-mata ucapan, iaitu apabila istighfar yang kita ucapkan dalam keadaan kita tidak memahaminya, kemudian tidak menghayatinya, bahkan dia sekadar hanya zikir harian yang kita ucapkan ataupun sekadar rutin harian kita. Jadi itu yang kedua, istighfar kadang-kadang disertai dengan taubat dan kadang-kadang ia hanyalah ucapan semata-mata. Kemudian taubat ini dia perlulah dilakukan oleh setiap individu muslim itu. Dia sebagai seorang muslim, dia sendiri kena bertaubat daripada dosa yang dilakukan. Berbeza dengan istighfar, istighfar ini dia sebab istighfar sebahagian daripada doa. Jadi ia boleh untuk dilakukan oleh orang yang lain. Jadi orang yang lain berdoa kepada Allah supaya Allah ampunkan dosa kita. Itu juga sebahagian daripada istighfar ataupun doa supaya Allah ampunkan dosa. Jadi boleh dilakukan oleh orang yang lain. Istighfar boleh dilakukan oleh orang yang lain. Berbeza dengan taubat, setiap muslim itu dia mesti melakukan taubatnya sendiri. Tak boleh untuk orang lain bertaubat bagi pihaknya. Kalau kita lihat Allah menyebutkan dalam surah 40, surah 40 ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allazina yahmilunal 'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lillazina rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilma faghfir lillazina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim. Allazina yahmilunal 'arsya wa man hawlahu. Para malaikat yang mereka memikul arasy Allah itu dan para malaikat yang ada di sekelilingnya, yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka sentiasa bertasbih dengan pujian kepada Tuhan mereka. Wa yu'minuna bih, dan mereka sentiasa beriman kepadanya. Wa yastaghfiruna lillazina amanu, dan mereka sentiasa memohonkan keampunan bagi orang-orang yang beriman. Di sini Allah sebutkan para malaikat mereka memohonkan keampunan
bagi orang-orang yang beriman. Jadi doa para malaikat, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Tuhan kami, rahmat dan ilmumu meliputi setiap daripada sesuatu. Faghfir lillazina tabu. Maka ampunkanlah dosa bagi orang-orang yang mereka bertaubat. Wattaba'u sabilak, dan yang mengikut jalanmu. Waqihim azabal jahim, dan peliharalah mereka daripada siksaan api neraka. Jadi ini istighfar yang diucapkan oleh para malaikat bagi orang-orang yang beriman. Dan juga Allah sebutkan di sini, mereka mohon keampunan itu bagi orang-orang yang bertaubat. Itu maknanya istighfar boleh dimohonkan oleh orang yang lain, sama ada manusia ataupun para malaikat. Tetapi dia terikat dengan syarat orang yang dimohonkan keampunan itu mestilah mereka sendiri bertaubat kepada Allah. Kalaulah mereka itu golongan yang tidak bertaubat kepada Allah, jadi segala istighfar yang dimohon oleh orang yang lain, dia takkan berikan manfaat kepada diri orang tersebut. Jadi sebab tu Allah sebut di sini, faghfir lillazina tabu wattaba'u sabilak. Maka ampunkanlah orang-orang yang mereka bertaubat dan mereka mengikut jalanmu, iaitu jalan yang ditunjukkan oleh para nabi dan para rasulmu. Jadi istighfar boleh dimohon oleh orang yang lain, sama ada manusia atau malaikat, tapi dia terikat kepada taubat yang dilakukan sendiri oleh setiap diri Muslim itu. Kemudian Allah sebut dalam satu lagi ayat dalam surah 9 ayat 80. Surah 9 ayat 80. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfirallahu lahum dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Jadi orang-orang yang ingkar, yang munafik itu sama sahaja, sama ada engkau mohonkan keampunan bagi mereka ataupun engkau tidak memohonkan keampunan bagi mereka, sama sahaja keadaan mereka. In tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfirallahu lahum. Kalaulah engkau di sini Nabi lah. Kalaulah engkau wahai Muhammad memohonkan keampunan buat mereka sebanyak 70 kali sekalipun, falan yaghfirallahu lahum. Allah tidak akan sesekali memberikan keampunan kepada mereka. Zalika bi annahum kafaru billahi wa rasulih. Demikian itu disebabkan mereka adalah golongan yang ingkar kepada Allah dan kepada Rasulnya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dan Allah tidak akan berikan hidayah kepada kaum yang fasik itu. Di sini Allah sebutkan tentang walaupun Nabi SAW memohonkan keampunan buat golongan yang ingkar, yang kafir, golongan yang munafik ataupun yang musyrik, 70 kali sekalipun, kalau Nabi mohon, dia tetap juga sama keadaannya, iaitu Allah tetap takkan mengampunkan dosa-dosa mereka. Kerana syarat istighfar yang dimohon oleh orang yang lain itu, mestilah orang yang dimohonkan istighfar itu mereka sendiri bertaubat dan mereka sendiri memohon keampunan daripada Allah. Jadi kerana itulah bagi seorang Muslim tak boleh untuk memohonkan keampunan
bagi seorang yang kafir ataupun yang belum lagi memeluk Islam, kerana ia perbuatan yang sia-sia. Allah kata sama saja. Mohon ke tak mohon ke keampunan itu bagi golongan yang sebegini, kesudahannya tetap sama, itu Allah takkan ampunkan dosa-dosa mereka. Cuma bagi golongan yang bukan Muslim ataupun yang belum Muslim itu, kita boleh untuk memohonkan hidayah buat mereka. Kita mohon supaya Allah berikan hidayah kepada mereka. Itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ketika Nabi menyampaikan dakwah kepada kaum baginda di Makkah, begitu juga di Taif, dan Nabi mohon supaya Allah berikan petunjuk kepada mereka. Antara ucapan Nabi, Allahumma hdi qaumi, ya Allah berikanlah hidayah kepada kaumku. Fa innahum la ya'lamun. Sungguhnya mereka tidak mengetahui tentang hakikat yang sebenar, hakikat kebenaran itu. Jadi untuk golongan yang belum Muslim ataupun yang bukan Muslim ini, kita disuruh memohonkan hidayah buat mereka. Tetapi memohonkan keampunan, itu merupakan perbuatan yang sia-sia, bahkan tak boleh untuk kita mohonkan keampunan buat mereka. Jadi sebab itu Allah menegur perbuatan Nabi SAW yang mohonkan keampunan buat pakcik baginda, iaitu Abu Talib. Abu Talib ini seperti yang Allah sebutkan dalam surah 28 ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tak akan dapat memberikan hidayah kepada siapa yang engkau sayang. Walakinallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah, dia memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan dia yang lebih tahu tentang siapakah yang berhak untuk diberikan hidayah, petunjuk itu. Jadi Nabi, tugas Nabi dan tugas Rasul itu, begitu juga tugas orang-orang yang beriman adalah untuk menyampaikan dakwah kepada orang yang lain dan memohon supaya Allah berikan hidayah kepada mereka. Tetapi untuk memberikan hidayah tersebut, hidayah itu milik Allah. Nabi sendiri tak dapat berikan hidayah kepada orang yang baginda sayang, iaitu pakcik baginda Abu Talib itu, kerana hidayah itu milik Allah. Dan Allah akan berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Siapa yang dia kehendaki ini merujuk kepada golongan yang mereka ada usaha untuk mencari hidayah tersebut. Tetapi golongan yang tak ada usaha, walaupun mungkin Nabi ada di hadapan dia dan dia sayangkan Nabi sekalipun, seperti Abu Talib itu, tetap juga dia tidak mendapat hidayah disebabkan dia tak ada usaha untuk menerima ataupun mencari hidayah itu. Jadi Abu Talib meninggal dunia dalam keadaan musyrik, ingkar kepada Allah. Dan bila meninggal dalam keadaan musyrik itu, Nabi mengatakan, aku akan mohonkan keampunan buat engkau, wahai pakcikku. Jadi kemudian turun ayat tadi yang mengatakan sama saja keadaan mereka itu, sama ada Nabi mohonkan keampunan ataupun tidak, tetap juga Allah tak akan ampunkan dosa-dosa mereka. Kerana istighfar daripada orang yang lain, dia tertakluk kepada istighfar dan juga taubat yang dibuat oleh setiap diri seorang Muslim itu sendiri. Kemudian dalam sebuah hadis itu dalam Sunan Abi Daud, nombor 3221. Ini hadis yang sahih. An Utsman bin Affan qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyiti waqafa alaihi faqala istaghfiru li akhikum wasalu lahu at-tathbit fa innahu al-an yus'al. Daripada Utsman bin Affan, katanya adalah Nabi SAW apabila telah selesai daripada
mengafankan dan menguburkan mayat, Nabi berdiri di sisi mayat itu ataupun di sisi kubur itu, dan baginda bersabda, istaghfiru li akhikum, mohonkanlah keampunan buat saudara kamu, itu saudara muslim kamu. Wasalu lahu tathbit, dan mohonkanlah, berdoalah untuknya diberikan ketetapan, keteguhan hati. Fa innahu al-an yus'al, sesungguhnya dia sekarang ini dia sedang disoal di dalam kubur. Jadi hadis ini Nabi ajarkan kepada kita supaya bagi saudara kita yang muslim yang meninggal dunia, kita disuruh supaya memohonkan keampunan buat mereka. Kerana kalaulah mereka ini seorang yang muslim, seorang yang beriman, jadi istighfar itu akan dapat memberikan manfaat kepada mereka. Sebab ia sebahagian daripada doa. Kemudian begitu juga dalam satu lagi hadis, iaitu dalam Sunan Abi Daud juga. Dalam hadis ini hadis agak panjang, itu hadis berkenaan dengan kelebihan menuntut ilmu ataupun kelebihan orang yang alim. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilm. Wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard wal hitanu fi jawfil ma. Wa inna fadlal 'alim 'alal 'abidi ka fadlil qamar lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Wa innal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman warasul ilma faman akhazahu akhaza bihazzin wafir. Nabi sebutkanlah hadis ini, siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, nescaya Allah akan permudahkan baginya jalan daripada jalan-jalan untuk menuju ke syurga. Dan sesungguhnya para malaikat itu, mereka melabuhkan sayapnya kepada para penuntut ilmu kerana redha terhadap mereka. Kemudian seterusnya berkaitan dengan istighfar itu, wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawat. Dan sesungguhnya seorang yang berilmu itu benar-benar dia akan dimohonkan keampunan baginya makhluk yang ada di petala langit, wa man fil ardi, dan makhluk yang ada di bumi ini, wal hitanu fi jawfil ma, sehinggalah ikan yang ada di lautan yang dalam. Jadi Nabi sebutkan di sini, seorang yang menuntut ilmu, seorang yang berilmu itu antara kelebihannya, dia akan dimohonkan keampunan oleh makhluk yang ada di langit dan juga di bumi ini, termasuklah ikan yang ada di lautan yang dalam sekalipun. Jadi ini menunjukkan bahawasanya istighfar daripada makhluk yang lain, sama ada mungkin para malaikat, mungkin manusia, mungkin binatang, termasuklah ikan dalam lautan, semuanya boleh memohonkan keampunan bagi seorang muslim, khususnya yang mempunyai ilmu itu. Ini kelebihan orang yang berilmu. Jadi itu beza istighfar dan juga taubat. Istighfar boleh untuk dimohon oleh orang yang lain, tetapi taubat itu dia mestilah dilakukan oleh setiap muslim itu sendiri. Dia tak boleh untuk mengharapkan taubat dilakukan oleh orang yang lain. Kemudian istighfar itu dia tidak terikat dengan waktu-waktu yang tertentu. Dia boleh berterusan dilakukan, sama ada oleh seorang manusia itu ketika dia masih hidup, begitu juga selepas kematian dia. Selepas kematian dia, seperti hadis yang kita baca tadi, iaitu Nabi suruh supaya orang lain berdoa kepada saudara muslim dia. Jadi istighfar itu dibuat oleh orang yang lain selepas kematian dia. Berbeza dengan taubat ini, taubat dia terikat dengan waktu. Kerana taubat itu dia hanya dikira ketika seorang tu masih hidup
sebelum waktu nazak dia tu. Tapi kalau dah masuk kepada waktu nazak, hampir kepada kematian, ketika itu baru nak bertaubat kepada Allah. Jadi ketika itu pintu taubat telah pun tertutup dan takkan diterima di sisi Allah. Kalau kita lihat, Allah sebut dalam surah 4 ayat yang ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما وليست التوبة للذين يعملون السيئات. Dan tiadalah gunanya taubat itu kepada orang-orang yang sentiasa melakukan kesalahan, kejahatan ataupun dosa, sehinggalah hatta iza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an, sehinggalah apabila salah seorang daripada mereka sampai kepada kematian itu, hampir dalam keadaan nak mati, sampai waktu nazak itu, qala inni tubtul an, kemudian dia mengatakan sesungguhnya aku bertaubat sekarang ini. Dalam keadaan nazak baru nak bertaubat. Jadi ketika itu taubat takkan diterima, tak ada guna lagi dah taubat ketika itu. Walallazina yamutuna wa hum kuffar. Begitu juga orang-orang yang mereka mati, meninggal dunia dalam keadaan kafir, ingkar kepada Allah. Ulaika a'tadna lahum azaban alima. Mereka itu kami telah sediakan bagi mereka siksaan yang dahsyat, siksaan yang pedih. Jadi taubat Allah sebutkan bukanlah untuk orang-orang yang hanya bertaubat ketika hampir mati. Ketika itu taubat tak akan diterima di sisi Allah. Begitu juga dalam satu lagi ayat, Allah sebutkan dalam surah 10 ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين Wajawazna bi bani Israil al-bahr, dan kami membawa kaum Bani Israel itu menyeberangi Laut Merah. Fa'atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa. Lalu mereka dikejar oleh Fir'aun dan bala tenteranya dengan penuh kebencian dan penuh permusuhan. Hatta iza adrakahul gharaq, sehinggalah apabila Fir'aun itu hampir tenggelam, qala amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu Israel. Ketika hampir tenggelam, Fir'aun bertaubat kepada Allah dan dia mengatakan, aku beriman bahawasanya tiada ilah melainkan yang diimani oleh kaum Bani Israel. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk di kalangan orang-orang yang muslim, iaitu yang tunduk patuh. Jadi Fir'aun ketika akhir hayatnya, dia bertaubat kepada Allah dan dia mengatakan dia beriman kepada Allah dan dia termasuk di kalangan orang-orang yang muslim. Tetapi adakah taubat tersebut diterima? Jadi Allah dalam ayat seterusnya
mengatakan al-an, apakah sekarang baru engkau hendak bertaubat, engkau hendak beriman? Waqad asaita qabl, sedangkan sebelum ini engkau derhaka kepadaku. Wa kunta minal mufsidin, dan engkau termasuk di kalangan orang-orang yang melakukan kerosakan. Jadi daripada dua ayat ini juga jelas menunjukkan bahawasanya taubat itu dia ada tempoh masanya, iaitu tempoh masa untuk seorang itu bertaubat adalah sepanjang hidup dia tu sebelum dia nazak untuk menghadapi kematian. Tapi ketika nazak untuk menghadapi kematian, ketika itu baru nak bertaubat, ketika itu dah terlambat dan taubatnya tak akan diterima di sisi Allah. Seperti mana taubat Fir'aun ini. Begitu juga dalam sebuah hadis Nabi SAW dalam Sunan At-Tirmizi, Sunan At-Tirmizi hadis nombor 3537. Ini hadis Hasan. An Ibni Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Daripada Ibnu Umar, daripada Nabi SAW, sabda baginda, sesungguhnya Allah dia menerima taubat seorang hamba itu selagi nyawa belum sampai ke kerongkong. Itu sebelum tibanya waktu nazak untuk mati. Ketika itu, sebelum itu taubat diterima, tetapi ketika waktu nazak itu taubat sudah tidak diterima di sisi Allah. Sungguhnya Allah dia menerima taubat daripada seorang hamba itu selagi mana nyawa belum sampai ke kerongkongan. Begitu juga dalam satu lagi hadis. Kalau kita lihat ini dalam Sahih Muslim 2759. An Abi Musa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Abu Musa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda baginda, Inna Allah azza wa jalla yabsutu yadahu bil laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul laili hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Inna Allah azza wa jalla yabsutu yadahu bil lail. Sesungguhnya Allah azza wa jalla melapangkan tangannya pada waktu malam. Liyatuba musii'un nahar, untuk dia menerima taubat orang yang melakukan dosa pada waktu siang. Wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail, dan Allah dia melapangkan tangannya pada waktu siang supaya untuk dia menerima taubat orang yang melakukan dosa pada waktu malam. Hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha, sehinggalah matahari terbit daripada sebelah barat. Jadi dalam hadis ini Nabi menyebutkan Allah akan menerima taubat seorang hamba itu selagi mana matahari belum terbit daripada barat. Jadi itu beza istighfar dan juga taubat. Istighfar itu dia tak ada batas waktu yang tertentu. Dia berterusan hatta sampailah selepas daripada kematian sekalipun, kerana ia boleh untuk dimohonkan. Istighfar boleh dimohon oleh orang yang lain. Berbeza dengan taubat, dia mesti dibuat oleh seorang Muslim itu sendiri. Jadi waktunya terhad, iaitu waktunya sampailah sebelum kematian dia, dan begitu juga waktunya kalaulah hidupnya sampai kepada hari kiamat itu, jadi sebelum matahari terbit daripada barat dia mesti bertaubat. Kalau selepas matahari terbit daripada barat, taubat ketika itu tak akan diterima lagi. Jadi itu beza antara istighfar dan juga taubat dari segi waktunya. Kemudian istighfar itu dia ada sebahagian istighfar yang dipanggil istighfar yang muqayyad, iaitu terikat dengan waktu-waktu tertentu seperti waktu solat, waktu selepas daripada solat. Kemudian begitu juga
ketika waktu pagi, zikir pagi, dan juga waktu petang, zikir petang itu. Hadis yang kita baca di awal tadi, iaitu Sayyidul Istighfar, itu dibaca oleh Nabi ketika pagi dan juga pada waktu petang. Ada sebahagian daripada zikir pagi dan petang. Kemudian sebagai yang lain, istighfar itu ada yang kita ucapkan ketika waktu solat kita. Seperti dalam duduk di antara dua sujud, kita sebutkan Rabbi ghafirli. Begitu juga dalam doa iftitah kita boleh kita sebutkan Rabbi ghafirli itu. Jadi kemudian ada juga istighfar yang disebut selepas daripada waktu solat, iaitu astaghfirullahal azim. Jadi ini sebahagian istighfar ada yang mempunyai waktu-waktu yang khusus ataupun terikat dengan waktu-waktu tertentu, seperti dalam solat ataupun selepas daripada solat ataupun dalam ketika kita membaca zikir pagi dan juga zikir petang. Manakala taubat itu dia perlu dibuat dengan segera. Dia tak perlu tunggu solat dulu baru nak taubat. Dia mesti bila buat je dosa, selepas buat dosa itu kita mestilah segera bertaubat kepada Allah. Sebab taubat itu dia berkait dengan, dia ada had tempohnya tu. Yang kita sebut sebelum ni, dia mesti dibuat sebelum kematian dan sebelum terbitnya matahari daripada barat. Dan kematian itu boleh datang dengan tiba-tiba. Jadi sebab itu taubat itu perlulah disegerakan. Jadi sebab itu Allah menyebutkan dalam surah 4 ayat yang ke-17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamat taubatu 'ala Allahi lillazina ya'maluna as-su'a bijahalah thumma yatubuna min qarib faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Innamat taubatu 'ala Allah lillazina ya'maluna as-su' bijahalah. Sesungguhnya tidak lain taubat yang diterima oleh Allah itu ialah taubat bagi orang-orang yang melakukan kesalahan disebabkan kejahilan, summa yatubuna min qarib, kemudian mereka bersegera untuk bertaubat. Jadi Allah sebutkan di sini yatubuna min qarib, mereka segera untuk bertaubat. Tak perlu tunggu nak solat dulu, tak perlu tunggu waktu tengah malam dulu. Bila buat dosa, terus segera bertaubat kepada Allah dengan meninggalkan dosa tersebut, menyesalinya dan berazam untuk tak nak mengulanginya kembali. Kemudian kalau nak solat sunat ke, solatlah lepas tu. Jadi, taubat perlu disegerakan. Faulaika yatubullahu alaihim, maka mereka itu Allah menerima taubat ke atas mereka. Wa kana Allahu aliman hakima, dan adalah Allah itu dia maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kemudian begitu juga satu lagi, Allah menyebutkan dalam surah 3 ayat 135. Surah 3 ayat 135. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ, dan orang-orang yang apabila mereka melakukan perbuatan yang keji, au zalamu anfusahum, ataupun mereka menzalimi diri mereka sendiri, zakarullah, mereka segera ingat kepada Allah. Fastaghfaru li dzunubihim, lalu mereka memohon keampunan daripada Allah terhadap dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapakah yang dapat untuk mengampunkan dosa melainkan hanyalah Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak mengulangi apa yang telah mereka lakukan
sedangkan mereka mengetahui tentang akibat ataupun tentang hakikat bahawasanya perbuatan tersebut merupakan suatu kesalahan dosa di sisi Allah. Di sini Allah nyatakan golongan yang melakukan perbuatan yang keji atau menzalimi diri mereka, zakarullah, mereka segera ingat kepada Allah, lalu mereka istighfar, memohon keampunan daripada Allah, dan kemudian mereka tidak mengulangi perbuatan mereka tersebut. Jadi ini istighfar yang disertai dengan taubat. Jadi perlu disegera untuk dilakukan sesudah melakukan dosa itu. Tak perlu untuk tunggu nak berzikir ke, tunggu nak solat dan sebagainya. Taubat dulu, kemudian barulah diteruskan dengan amalan yang lain itu. Jadi itu perbezaan seterusnya antara taubat dan juga istighfar. Jadi istighfar ada sebahagiannya yang terikat dengan waktu-waktu yang tertentu, seperti di dalam solat ataupun di luar daripada waktu solat, selepas solat, ataupun ada sebahagiannya termasuk dalam zikir pagi ataupun zikir petang. Berbeza dengan taubat, dia perlu segera untuk dilakukan. Itu selepas melakukan dosa tersebut. Jadi itu antara perbezaan di antara istighfar dan juga taubat. Yang pertamanya, istighfar merupakan muqaddimah ataupun sebahagian daripada taubat. Kemudian yang keduanya, istighfar itu kadang-kadang dia hanyalah merupakan ucapan semata-mata. Apabila istighfar tersebut diucapkan dalam keadaan tidak dengan keyakinan, tidak dengan memahami maknanya, tidak dengan penuh penghayatan dan juga penyesalan. Dan istighfar juga kadang-kadang disertai dengan taubat. Apabila istighfar kita ucapkan astaghfirullah contohnya, ataupun Rabbi ghafirli, kemudian disertai dengan penyesalan dan juga keazaman untuk meninggalkan dosa tersebut. Itu istighfar. Kadang-kadang disertai dengan taubat dan kadang-kadang dia hanya tak lebih sekadar ucapan semata-mata. Kemudian yang ketiganya, istighfar boleh untuk dilakukan oleh orang yang lain. Itu orang lain memohonkan istighfar, keampunan untuk kita. Sebab istighfar sebahagian daripada doa. Jadi doa boleh untuk orang lain berdoa terhadap orang yang lain. Sama ada mungkin para malaikat ataupun mungkin orang-orang yang beriman sendiri memohon keampunan untuk saudara mereka, ataupun makhluk-makhluk yang lain seperti yang disebut dalam hadis tadi, makhluk yang ada di langit dan juga di bumi, termasuklah ikan di lautan pun memohonkan istighfar, keampunan bagi seorang yang berilmu. Manakala taubat tak boleh untuk dilakukan oleh orang yang lain, dia mesti dibuat oleh setiap diri Muslim itu sendiri. Kemudian yang keempatnya, taubat itu, istighfar, dia tak ada tempoh yang tertentu. Berbeza dengan taubat, yang taubat itu ada tempoh. Apabila sampai tempoh tersebut, pintu taubat akan tertutup. Jadi pintu taubat akan tertutup ketika nazak, kemudian yang keduanya ketika matahari terbit daripada barat. Manakala istighfar, dia boleh berterusan walaupun selepas kematian seorang tersebut. Cuma istighfar tersebut dia bergantung kepada taubat seorang itu. Kalau ketika dia masih hidup, dia sempat untuk bertaubat, jadi istighfar yang diucapkan oleh orang yang lain itu akan berikan manfaat kepada dirinya. Tetapi kalaulah seorang itu tak sempat untuk bertaubat kepada Allah, jadi segala istighfar yang diucapkan oleh orang yang lain takkan berikan manfaat kepada dirinya. Itu yang keempat. Kemudian yang kelimanya, istighfar sebahagiannya ada yang terikat dengan waktu-waktu yang tertentu, seperti waktu solat, waktu pagi dan sebagainya. Manakala taubat itu Allah perintahkan untuk segera dilakukan, kerana takut-takut kematian datang dulu sebelum sempat untuk bertaubat kepada Allah. Baik, jadi itu yang dapat kita bincangkan pada pagi ini. Itu berkaitan dengan perbezaan di antara istighfar dan juga taubat.
Dan insya-Allah kita akan sambung lagi berkenaan dengan istighfar dan juga taubat ini dalam kelas yang akan datang insya-Allah. Baik, sebelum kita akhiri ada apa-apa? Jadi pagi ini kita melihat tentang sebuah hadis daripada Sahih Al-Bukhari nombor 6306, iaitu berkaitan dengan Sayyidul Istighfar, istighfar yang paling utama yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada sahabat baginda, iaitu Shaddad bin Aus. Yang Sayyidul Istighfar ini dia sebahagian daripada zikir pagi dan juga petang yang disuruh untuk kita mengucapkan istighfar ini, iaitu istighfar ini Nabi ajarkan kepada Shaddad bin Aus yang berbunyi, Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdik wa wa'dik mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'. Abu'u laka bi ni'matika 'alai wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Dan dalam hadis ini juga Nabi menyebutkan istighfar ataupun Sayyidul Istighfar ini perlulah kita ucapkan dalam keadaan kita meyakini istighfar tersebut diucapkan dengan penuh keyakinan, penuh mengharapkan pengampunan daripada Allah dengan penuh penghayatan. Janganlah ia sekadar hanya menjadi rutin semata-mata, sedangkan kita pun tak memahami apa yang kita ucapkan itu. Baik. Jadi insya-Allah kita akan bertemu lagi dalam kelas yang akan datang. Jadi untuk pagi ini setakat ini dulu. Mudah-mudahan dapat kita ambil sikit sebanyak manfaat daripada hadis ini. Begitu juga daripada ayat-ayat Quran tadi. Dan insya-Allah kita akan bertemu lagi dalam kelas yang akan datang dan kita akan sambung sedikit lagi berkenaan dengan istighfar dan juga taubat ini insya-Allah. Baik, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Wa iyyakum. Sama-sama.